Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak terang bab 6. Semalam kita dah masuk subtopik pertama iaitu kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf. Hari ni saya nak sambung kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okay, saya lupa nak cakap sebab semalam saya terlupa. Sebenarnya, tajuk ke-6 ni, ni silibus lama untuk Form 5. Dia sebenarnya sama dengan silibus baru Form 4 iaitu bab 7 graf gerakan. Cuma yang silibus lama dia bahagikan subtopik mengikut kecurunan dengan luas. Dia buat kecurunan dengan luas. Tapi untuk graf gerakan yang silibus baru, dia bahagi ikut graf, jenis graf iaitu jarak masa dengan laju masa. Tapi sama je konsep dia. Kalau you guys faham konsep yang lama, yang baru ni pun sama je sebenarnya. So sebenarnya ni adalah dua tajuk yang sama, tapi ni dia bahagi guna graf. Yang ni dia bahagi ikut kecurunan dengan luas. Itu je. Okay, konsep dia still sama. Then saya proceed untuk subtopik kedua iaitu kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okay, ni yang semalam saya just nak tunjuk je apa yang penting untuk membezakan antara kecurunan dengan luas ni. Untuk kecurunan, semalam kita akan bahagikan, kita akan ambil meter per second. Betul kan? And then kilometer per hour. Yang ni. Untuk laju masa pun kita bahagi juga untuk kecurunan, which is kita akan dapat meter per second square. Sebab bahagi S ni 2 kali. S sebab tu dapat 2. Ataupun kilometer per hour. Okay, so dia kilometer per hour tak, selalunya kita akan guna meter per second square ni je. Okay, so untuk sekarang ni luas, kalau untuk kecurunan kita akan bahagi. Kalau untuk luas, kita akan darab unit tu, darab antara X dengan Y. So kalau contohlah saya ambil untuk jarak masa ni, saya ambil kilometer, saya ambil meter darab dengan second. Yang ni MS ni unit dia tak memberi erti apa-apa. Sebab tu kita tak ada maksud apa-apa untuk jarak dengan masa ni. Bila untuk pendaraban luas. Kalau untuk laju dengan masa, okey, saya buat kat sini meter per second darab dengan second. Nampak ni? Bila kita darab, ni konsep apa orang panggil indeks lah. Dia akan tinggal M je kan. So kita akan dapat luas. Kita akan dapat dia punya jarak. Luas pula kita akan dapat M, iaitu meter ni adalah distance lah, iaitu jarak lah. Okay, so apa yang penting sekarang ni, dia soalan SPM yang saya selalu tengok, dia akan masuk antara jarak masa, laju masa, mesti akan masuk. Walaupun soalan dia soalan aplikasi, dia akan masuk meter per second ke ataupun kilometer per hour ke, dia tak akan masuk yang lain-lain. In case masuk yang lain-lain, you guys kena pandai bermain dengan dia punya unit. Macam ni. Ada saya buat soalan yang unit dia lain. Nanti saya akan letak link tu, so that you guys boleh nampak lah perbezaan dia, macam mana kita nak bermain dengan unit. Okay, so sekarang ni saya akan tunjuk soalan, 5 soalan kita akan buat. So untuk first step, you kena tengok dia graf dia jarak masa ke laju masa. Kalau jarak masa, kamu akan dapat apa? Laju masa, kamu akan dapat apa? Maksudnya kalau laju dengan masa ni, you dah tahu kita akan dapat 2 maklumat dari sini, iaitu kita boleh dapat dari segi kecurunan dengan dari segi luas. Okay, kalau untuk jarak masa kita akan dapat dari segi kecurunan sahaja. So first thing you tengok dalam soalan nanti, the graph apa? Jarak masa ke laju masa? Okay, so now kita proceed untuk buat soalan. So sekarang saya proceed soalan simple dulu, soalan nombor 1. Okay, ni. Siapa yang nak buat sama-sama boleh buat kalau dia dah study, okay? So sekarang dia kata, Raja menunjukkan bagaimana kadar pengaliran air ke dalam sebuah tangki dalam masa 20 saat. Okay, so 20 saat. Cari luas bawah seluruh graf. Okay, kalau luas, dia dah memang kata kat sini. Ni just nak fahamkan konsep je ni. Luas kita darab, ni adalah segi 4. So luas dia adalah 15 darab dengan 20 je lah. So kat sini akan dapat 15 darab 20, 300.
Okay, so soalan 1 senang. B, dia kata nyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas dA. So dia nak tahu kuantiti ni apa. Macam saya cakap tadi, kita kena pandai main dengan kuantiti, unit. So kat sini ml per second darab dengan, sebab ni darab kan, second. Ini adalah konsep indeks. S kalau tak ada apa-apa sebenarnya S1. So ml S negatif 1, kalau darab ikut hukum indeks, dia akan plus 1. That's why yang ni akan dapat kosong. S kosong adalah 1, jadi unit dia tinggal ml. Jadi kalau contoh soalan ni tambah lagi C, dia suruh kira berapakah ml air yang mengalir pada bila-bila masa. Maksudnya nanti you kena buat pendaraban lah. That's why penting you kena tahu bila darab dia dapat unit apa. Alright. And then soalan kedua. Okay, ni soalan kedua. Okay, dia kata Raja menunjukkan graf laju masa. Okay, laju masa first you kena ingat, laju masa ada dua benda kita boleh dapat, iaitu kecerunan M. M dia kita akan dapat pecutan. Ingat tau. And then lagi satu kita boleh dapat luas, iaitu area. Luas dia kita akan dapat, sini akan dapat meter per second. Saya tengok dari sini meter per second bahagi second akan ada 2 second. Dan kalau saya darab meter per second dengan darab dengan second, saya akan dapat M lah, dia punya unit. Ni saya just nak bagi nampak je. Okay. So baru kita tengok soalan. Raja menunjukkan graf laju masa satu zarah selama 20 saat. Okay, ni 20 saat. Cari A, jarak yang dilalui pada 10 saat pertama. Okay, untuk jarak yang dilalui 10 saat pertama, tengok ni, kita dah tahu kan luas dia adalah meter. Meter adalah jarak. So sebenarnya jarak yang dilalui pada 10 saat pertama, dia nak tahu area bagi 10 saat pertama ni lah, iaitu kat sini. Dia nak tahu area tu. So itu adalah area segitiga. Jadi jalan kira dia adalah A 1/2 darab dengan 10 darab dengan 8. So dapat jawapan 1/2 darab 10 darab 8. So dapat 40. Okay, so ni adalah jawapan dia. And then B. B dia kata purata laju bagi zarah bagi seluruh perjalanan. Okey, jangan takut nampak perkataan purata. Okey, bayangkan perkataan purata ni tak ada, kita nak cari laju je. Kalau nak cari laju, kat sini kita tak boleh dapat straight. Okey, sebab ni keseluruhan dia dah lain graf ni. So macam mana kita nak kira laju? Okey, ingat balik yang masa distance punya graf, dia punya formula adalah laju bersamaan jarak bahagi masa. Ni memang formula dia, laju bersamaan jarak bahagi masa. Jadi untuk cari purata, kita hanya tambah depan ni perkataan jumlah. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, so untuk cari jumlah jarak, kita kena cari semua area ni lah. So untuk cari jumlah, kita cari sesatu jumlah jarak. Kita tahu depan ni tadi kita dah cari 40. Tambah dengan yang belakang ni. Belakang ni dia punya panjang dari sini sampai sini adalah 20/10. Tinggi dia 8. So 40 campur dengan 20/10, 10 80. 80 tambah ni 40, 120. So kita dapat jumlah jarak dia 120. Jumlah masa dia adalah 20 saat. So kat sini kita akan dapat, untuk guna formula, 120 per 20. So kita akan dapat 2, 246 lepas 10, 26. So akan dapat 6 jawapan dia. Okay, unit tak tulis pun tak apa. Kalau you nak tulis meter per second lah. Okay, ni soalan nombor 2. Dan soalan nombor 3. Kita buat 5 soalan 3.
Okey, ni soalan nombor 3. Dia kata, okey, ni pun laju. Laju masa graf. So, saya tulis macam tadi juga. Kita boleh dapat M, iaitu kecurunan. Dia adalah pecutan. And then, dia punya luas. Sebab kita boleh dapat dua-dua kan, kecurunan dengan luas. Kalau untuk laju dengan masa punya graf. So, luas dia kita akan dapat M lah, which is jarak. Okay. Ni supaya dalam exam nanti kita tak kelang kabut. Kita dah tulis lah. Faham graf ni. So, sekarang Raja menunjukkan graf laju masa 1 zarah selama 9 saat. Okey. Kira jarak yang dilalui. Okey, dia nak jarak Jarak yang dilalui, maksudnya kita akan kira luas kat sini. Dengan laju yang seragam. Okey, laju yang seragam adalah apa? Pecutan kan. Dia punya laju yang seragam, pecutan dia sama dengan kosong. Which is kalau pecutan kosong, maksudnya gradient dia adalah kosong. Kalau gradient kosong, kat sini lah. Dia straight je. Laju dia sama je. Okay. So, dekat sini, dia kata dia nak cari jarak. Sebab tu saya cakap, tulis awal supaya senang nampak. So, sekarang jarak dia kita nak cari luas. So, kita nak cari luas kat sini. So, A dia adalah luas dia 5/2. Sebab kita nak tahu panjang ni. And then tinggi dia adalah 2. So, 5/2, 3, 3/2, 6. Jawapan dia 6. Okay. And then B. B dia kata, mana ni? Diberi pecutan zarah pada pecutan tu gradient lah. Pecutan zarah pada 2 saat terakhir. 2 saat terakhir. Okay. Maksudnya dekat sini lah kan. Sebab dia kata 2 kan. Ialah 1.5 meter per second square. Okay. So, M dia sama dengan 1.5. Cari nilai V. So, dia nak cari nilai V sekarang ni. Saya nak tengok. Saya takut saya salih. Okay. So, sekarang ni dia kata dia nak cari yang ni. Tapi 2 saat terakhir kan. Sekarang ni dia punya, apa orang panggil? Dia punya kecurunan ni adalah sama. So, kita boleh ambil 2 titik. Supaya senang. Kita cari dulu kecurunan. Which is kat sini saya ambil titik ni dengan titik ni. Sebab kat mana pun, 2 saat terakhir pun, still line dia adalah sama. Kecurunan dia sama. So, saya kena ambil 2 titik yang saya dah tahu. Sekarang ni saya cari 5,2 lah. Saya ambil titik. And then saya ambil titik 9V. Tapi kat sini V. V dia okay. And then saya boleh cari M dia. M dia dah bagi kat sini kan. 2 saat terakhir ialah 1.5. So M dia 1.5. Kenapa saya kata 1.5? Sebab semua line ni dari 5 sampai 9 semua dia punya M sama, iaitu 1.5. Okay. So sekarang ni dah boleh carilah V ni. V ni saya nak bagi positif. Saya cari kecurunan macam biasalah. V tolak 2 over 9 tolak 5 bersamaan 1.5. So V tolak 2 bersamaan 9 tolak 5 4 darab dengan 1.5. Kita akan dapat 6. So, V bersamaan tambah 2. So, dapat 8. So, V kita dapat 8. And then, nombor 2, dia kata jumlah jarak yang dilalui. Okey, macam mana nak cari jumlah jarak yang dilalui? Okey, jarak tu apa? Jarak tu adalah M. Luas. So, kalau nak cari jumlah jarak yang dilalui, kita tahu ada 3 bahagian sekarang ni. Saya tulis kat sini A, B, C. C ni semua ni lah. Okay. So, yang untuk A ni adalah trapezium. Betul kan? So, saya letak kat sini. Sebelah ni. Okay.
So the first punya bahagian adalah trapezium. Trapezium punya formula adalah 1/2 darab dengan yang selari, which is yang ni, 6 campur 2 darab dengan yang bawah ni, tinggi dia. So which is 2. And then ni bahagian A. Okay. And then bahagian B yang 4 segi ni. Yang 4 segi ni tadi kita dah cari dekat A kan. So kita dapat 6 kan. Okay, dapat dah. C. C adalah trapezium juga. Ni, trapezium. Okay, so untuk trapezium sama juga dia punya formula 1/2. Lepas tu tinggi yang selari ni adalah 2 tambah dengan V. Tadi V kita dah dapat kan. V adalah 8. Lepas tu dia punya tinggi yang ni adalah 9/5. So dapat kat sini, kita kira lah ni. So 1/2 darab dengan 8 darab dengan 2. Dapat 8 kan. Ni boleh cut. So dapat 8 lah. And then yang ni 1/2 darab dengan 10 darab dengan 9/5, 4. So 2 dapat 20 lah. Jadi total adalah, dia kata jumlah jarak yang dilalui kan. So tambah je lah A tambah B tambah C. A plus B plus C akan dapat 8 campur 6 campur 20. So dapat 34. So ni jawapan dia, jumlah jarak yang dilalui. Okay, senang je kan. Bila you dah faham konsep, you akan rasa senang benda ni. Yang penting mula-mula you senaraikan dulu. Kalau you nampak laju dengan masa, terus you buat, kita boleh dapat kecerunan, kita boleh dapat luas. Dan luas dia kita akan dapat apa? Jarak. Lepas tu pecutan dia, gradient dia akan dapat pecutan. Bila you buat macam ni, bila you baca soalan, you akan rasa senang nanti. Sebab you dah klasifikasikan mula-mula ni. Okay. So yang ni dah settle soalan 3. Dan kita buat soalan nombor 4. Okay, ni soalan nombor 4. Nombor 4 dia kata Raja menunjukkan graf laju masa. Okay, macam tadi. Nampak je graf laju masa, you buat. Kita ada kecerunan, kita akan dapat pecutan. And then kita akan dapat luas. Luas dia kita akan dapat unit M, iaitu jarak. Okay. So, kita sambung baca. Bagi objek selama T saat. Okey, T saat. Jarak yang dilalui pada 4 saat pertama. 4 saat pertama, jarak dia. Okey, kalau jarak maksudnya luas. Jarak ialah 42 meter. Maksudnya luas kawasan pertama ni meter. Okey. And then jarak dan jumlah jarak yang dilalui ialah 222 meter. Maksudnya kawasan A tambah kawasan B tambah kawasan C adalah 222 meter. Okey, so saya tulis siap-siap kat sini. Ini adalah kawasan A, ini adalah kawasan B, ini adalah kawasan C. So A plus B plus C bersamaan 222 meter. Ni saya keluarkan maklumat je. Cari nilai U dan T. So dia nak suruh cari U dengan T. Dia nak suruh cari U dengan T. Jadi sekarang berdasarkan maklumat yang saya ada, saya cari bahagian depan dulu. Sebab dia dah bagi 42 kan. So area dia adalah trapezium, which is nilai trapezium, formula dia 1/2 tambah dengan nilai yang selari ni, iaitu 6 campur dengan U. Lepas tu dia punya satu lagi balance tinggi ni, which is 4 bersamaan 42. So kat sini boleh cut 2, 1, 2. So 12 tambah 2U bersamaan 42. 2U bersamaan 42 tolak 12 akan dapat 30. U akan bersamaan 15. So U adalah 15 kat sini. Okay. And then
Dia kata jumlah semua kan. So bila jumlah semua, kita akan tambah ABC. A adalah, okay, saya tulis kat sini, A adalah 42. B adalah segi 4 kan. So segi 4 nak dapat dia 10 tolak 4. Ni darab dengan U. U dia adalah 15. So kita akan dapat 10 tolak 4 darab dengan 15. So dapat kat sini 90 untuk area B. And then area C. Area C adalah still trapezium. Trapezium formula dia 1/2 darab dengan yang selari, which is yang ni, selari. So tinggi ni adalah U, which is 15 tambah tinggi ni adalah 21. Then baru darab dengan bawah ni, iaitu T tolak 10. Okay, ni formula trapezium je saya guna. So kat sini kita akan dapat 15 tambah 21, 36 bahagi 2 akan dapat 18. So kat sini 18 T tolak 10. So akan dapat 18 T tolak dengan 180. Okay, so saya dah dapat area untuk ABC. Jadi untuk cari, okay, saya sambung kat sini. Okay, untuk cari, tadi saya cakap A tambah B tambah C sama dengan 222 kan, yang saya dah tulis atas ni. So masukkan je lah, which is A dia adalah 42 tambah dengan 90 tambah dengan 100 pula 18T tolak 180 bersamaan 222. Jadi 42 tambah 90 tolak 180 akan dapat 18T tolak 48 bersamaan dengan 222. So 18T bersamaan 222 tambah 48. Ni algebra je 270. So T bersamaan bahagi 18. So dapat 15. So kat sini T adalah 15. Okay, so settle soalan 4. Bila you dah faham konsep dia, benda ni akan rasa senang je. And then soalan last sekali, soalan 5. Okay, untuk soalan 5, dia kata Raja menunjukkan graf laju masa. Macam biasa, bila you nampak je graf laju masa, you senaraikan je. Kita boleh dapat gradient, kita boleh dapat luas. Untuk gradient kita akan dapat apa? Kita akan dapat pecutan. Untuk luas kita akan dapat apa? Kita tengok unit. So dia akan dapat meter lah. Meter ni adalah apa? Meter ni adalah jarak, distance dia. Okay, saya tulis siap-siap. Then baru kita baca soalan. Bagi satu objek selama 13 saat. So 13 saat. Jika purata laju objek bagi seluruh perjalanan ialah 4 meter per second. Dia kata seluruh perjalanan. Purata laju seluruh perjalanan. So macam biasa, jangan takut nampak purata ni. Purata ni nanti saya terang balik. Okay, laju, ingat kan formula laju. Laju adalah jarak bahagi masa. So bila dia kata purata laju bersamaan dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So bila jumlah jarak, macam mana nak cari jarak ni? Kita cari luas bahagi dengan jumlah masa dah ada, iaitu 13. So saya bagi kat sini per 13 lah. Kita nak cari atas ni je. So jumlah jarak adalah, sini saya tengok ada bahagian A, B, C. Okay, so kat sini adalah bahagian A ni 4 segi. So senang, 5 darab 4 je. Bahagian A 5 darab 4. So dapat 20. Bahagian B adalah trapezium. So trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah yang selari, which is selari dia 4 tambah dengan V darab dengan dia punya kecil yang bawah ni, iaitu 7/5. Okay, ni nanti kita cari.
And then bahagian C adalah segitiga. Segitiga adalah 1/2 darab dengan base 13 tolak 7 darab dengan tinggi, iaitu V. Okay, so kat sini kita akan dapat 7 tolak 5 sama dengan 2. 2 bahagi 2 dapat 1. So kat sini akan dapat 4 tambah V lah. Untuk yang ni 13 tolak 7 dapat 6 bahagi 2 akan dapat 3. So dapat 3V kat sini. Jadi untuk cari total dia, kita akan buat A plus B plus C kan. So A plus B plus C adalah 20 tambah 4 tambah V tambah 3V. So kita akan dapat 24 tambah dengan 4V untuk dia punya jumlah jarak. So kat sini untuk kira purata laju. Tapi tadi betul lah. So untuk kira total dia, kita akan dapat 4 meter per second kan. Tadi dia kata kan. So kira je lah algebra. So kita akan dapat 24 tambah 4V bersamaan 4. Sebab yang ni dia dah bagi seluruh perjalanan. Okay, so kat sini akan dapat 4V bersamaan negatif 20. Saya ada salah kira 5. Okay, saya rasa saya ada salah kira. Kita check balik. Yang ni betul 4 darab 5 20. And then yang ni 1/2 4 tambah V betul. Darab dengan 2 betul. So akan dapat 4 tambah V kan. So sini pun betul. And then yang ketiga adalah 24 tambah 4V betul. Sorry, saya lupa. Okay, saya silap kat sini. 24 tambah 4V baru dia punya jumlah jarak. Astaghfirullahalazim. Jumlah masa dia adalah 13. Bersamaan dengan 4. Barulah logik sikit. Ni salah. So 24 tambah 4V bersamaan 13 darab 4 52. So 4V bersamaan 52 tolak dengan 24 28. So V bersamaan bahagi 4 7. So dapat nilai V. Okay, so V. Okay, so dapat kat sini. Okay, settle 5 soalan berkaitan dengan yang mengaitkan di antara luas dan dia punya kecurunan. So sampai situ saja kita dah habis. Nanti kita buat pasia. Saya akan hantar soalan dekat grup. Yang belum join grup Telegram boleh join, so that boleh try jawab. Dan nanti boleh betulkan dengan pen merah lepas try. Okay, hopefully you guys boleh faham lah. So sampai situ sahaja. InsyaAllah jumpa lagi. Nanti saya includekan link dekat post ni untuk Telegram group. So join ramai-ramai. Okay, bye. Assalamualaikum.